Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, di dalam negara kita, kepimpinan kerajaan, kepimpinan pembangkang, sudah pasti ada yang mahu memupuk semangat perpaduan. Ada yang mahu menjadikan Malaysia ini aman, damai dan harmoni. Menjadi negara yang aman, damai dan harmoni. Saya melihat dalam satu artikel, YB Benteng Berpaduan bukannya ejen perpecahan rakyat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan ahli parlimen bahawa Dewan Rakyat adalah dewan yang mulia untuk membahaskan perkara-perkara yang berkepentingan awam. Dalam tita perasmian di parlimen, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ia bukan tempat untuk bertegang urat, memaki hamun atau menabur fitnah. Ahli-ahli yang berhormat YB hendaklah menjadi benteng perpaduan negara dan bukannya ejen perpecahan rakyat. Justeru, hentikan tindakan bermain politik atas setiap isu dan jangan hanya mementingkan parti atau kelompok sendiri sahaja. Tita Seri Paduka di Dewan Rakyat hari ini, bertarikh 3 Februari 2025. Menurut Seri Paduka, berdasarkan pemerhatian Baginda dalam persidangan Dewan tahun lepas, ahli-ahli Dewan kini telah banyak berubah dan menunjukkan sikap yang lebih sopan. Kenyataan itu disambut dengan tepukan gemuruh, tahniah kepada semua. Namun begitu, ada juga segelintir yang sukar untuk membuang tabiat lama. Tidak perlu saya senaraikan perangai buruk tersebut, kerana saya percaya setiap ahli sedar dan tahu bagaimana untuk menjaga tingkah laku masing-masing titah Baginda. Sultan Ibrahim juga bertitah, Baginda menghargai peranan semua pemimpin dalam mengekalkan kestabilan politik kerana ia telah menyumbang kepada kemakmuran ekonomi dan sosial negara. Semasa sidang parlimen pada Februari tahun lalu, yang di-Pertuan Agong juga memberi peringatan serupa dan kebenaran kepada Speaker Dewan Rakyat dan Presiden Dewan Negara untuk menggantung anggota yang berperilaku tidak sopan hingga 14 hari. MP Machang Wan Ahmad Faisal digantung selama 6 bulan setelah merujuk kepada surat layang berhubung tuduhan yang disahkan terhadap kaki tangan awam di Jabatan Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, titah yang di-Pertuan Agong ini pasti mengejutkan seluruh kepimpinan rakyat Malaysia. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Tiba-tiba ada berita berkaitan dengan PAS sedia untuk bekerja sama. Sedia untuk bekerja sama dengan siapa? Dengan UMNO? Ataupun dengan Kerajaan Perpaduan? Ataupun dengan Anwar Ibrahim? Saudara-saudara yang saya amat hormati, baru-baru ini saja terdapat beberapa kes ataupun isu di antara pemimpin PAS dan DAP. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan tuduhan dan fitnah. Tapi pada akhirnya kepimpinan PAS inilah yang diarah membayar 830,000 dan juga sehingga ada kepimpinan PAS yang memohon maaf. Dan adakah ini menunjukkan bahawa mereka sebenarnya benar-benar bersalah? Tak payah panjangkan perkara itu. Ini satu berita yang mengejutkan. PAS sedia bekerja sama semula jika ada pertukaran pimpinan UMNO. Mursyidul Am PAS Hashim Jassin memberi bayangan bahawa kerjasama antara PAS dan UMNO boleh dihidupkan kembali
sekiranya Presiden sekarang Ahmad Zahid tidak lagi menerajui kepimpinan parti tersebut. Maknanya, kepimpinan PAS mahu Zahid letak jawatan, barulah mereka mahu bersama dengan UMNO. Menurutnya, PAS sentiasa bersikap terbuka untuk bekerja semula dengan UMNO demi menyatukan umat Islam di Malaysia. Merujuk kepada kerjasama terdahulu menerusi Muafakat Nasional, katanya dia berkata, dengan UMNO ini dah pun kita rancang dan wujudkan perpaduan ummah termasuk ada piagamnya. Tapi mungkin ada masalah sikit, tapi pintu kita tak pernah tutup. Kita pun tahu siapa yang menolak kerjasama itu sebelum ini. Mungkin dengan pertukaran kepimpinan dalam UMNO, mana tahu pintu akan terbuka luas balik, insya Allah, menurut artikel ini. Apapun kita lihat lepas PRU 16. Ketika ditanya sama ada bersatu rakan sekutu PAS dalam PN akan menentang kerjasama dengan UMNO, Hashim berkata, perkara itu boleh diselesaikan antara parti yang terlibat. Nah, jadi pertanyaannya, itu terpulang kepada UMNO dan bersatu. Tapi bagi PAS, kita terbuka untuk perpaduan ini, kita sentiasa berdoa. Mungkinkah Mursyidul Ampas ini mempunyai cita-cita untuk kerajaan baharu di bawah pimpinan bersatu, PAS dan UMNO? Mungkinkah ini PN baharu, PN 2.0 yang akan menang pada PRU 16 nanti, yang akan menjadi kerajaan nanti? Tapi mahukah mereka mengambil UMNO, bekerja sama dengan UMNO sekiranya Zahid masih menjadi presiden? Dan persoalannya seterusnya, mahukah Zahid bekerja sama dengan UMNO? Dengan PAS, maafkan saya. Sedangkan hari ini Zahid UMNO BN bersama dengan kerajaan perpaduan. Nah, perkara ini akhirnya berbelit-berbelit. Tuan-tuan, Anda rasa siapa yang akan sokong siapa dan siapa yang akan keluar? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, apa keadaan politik di Malaysia hari ini di antara kerajaan dan pembangkang? Mungkinkah terdapat satu lagi situasi politik mungkin sebelum PRU 16 yang akan berlangsung pada 2027 kalau tak silap? Anwar kini berada di tengah-tengah penggalnya sebagai PM. Dan antara pertanyaan dan persoalan, setelah apa yang berlaku kepada politik di Malaysia pada hari ini di antara kerajaan dan pembangkang, setelah ada wakil rakyat daripada pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim, contohnya ahli parlimen bersatu sendiri. Dan pada akhirnya, saudara-saudara yang saya amat hormati, antara persoalannya adalah bagaimana pula daripada parti PAS? Adakah terdapat kepimpinan wakil rakyat daripada parti PAS akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Mungkin sebelum PRU 16. Jadi terdapat satu komen salah satu viewers ataupun subscriber di dalam channel ini. Saya pun ada buat pertanyaan lah. Saya kata, bolehkah 22 MP PAS masuk kerajaan perpaduan? Ini komen balas daripada salah satu pengguna ataupun viewers di dalam channel ini. Dia berkata, kalau betul 22 MP PAS masuk perpaduan, hancur lebur Perikatan Nasional selama-lamanya. PRU 16 tetap konyol. PN hanya boleh menang di bawah 15 kerusi je. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, adakah perkara ataupun berita 22 MP PAS ini masuk kerajaan boleh dikatakan sebagai satu cerita dongeng? Kerana mungkin agak mustahil untuk 22 MP PAS menyokong kerajaan sekaligus. Tapi mungkin tidak juga mustahil untuk berlaku. Mungkin ramai yang suka, tapi ramai juga yang setuju, ramai yang tidak setuju.
Jadi, adakah kemungkinan untuk 22 MP PAS ataupun mungkin kurang daripada 22 MP PAS untuk menyokong Anwar Ibrahim? Mungkinkah setelah beberapa cerita berkaitan dengan fitnah yang melibatkan kepimpinan PAS dan akhirnya mereka diarah membayar kepada kepimpinan DAP berkaitan dengan isu YTL, tuduhan daripada Siti Mastura terhadap Halim Guan Eng, Lim Kit Siang dan Teresa Kok, kalau saya tak silap. Jadi saudara-saudara, akhirnya pertanyaan dan persoalan, kalau betul 22 MP PAS masuk kerajaan perpaduan, apa yang akan berlaku? Saudara Bapak yang saya hormati, Anda rasa kalau perkara ini benar, apa yang akan berlaku kepada kerajaan dan apa yang akan berlaku kepada PN?